Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hazinyam Channel Studio. Aku perkenalkan diri bagi korang yang first time ke channel aku. Korang boleh panggil aku Nyam. Video kali ni aku nak berbicara, aku nak berborak sikit satu topik yang terkenal di kalangan pelari-pelari Malaysia. Tak kisahlah korang pelari pemula sampai pelari elit sekalipun, benda ni topik yang hangat diperkatakan. Satu topik yang agak pening. Macam mana aku nak mulakan iaitu topik tentang latihan MAF training. Korang pernah tak rasa apabila korang memulakan larian pada waktu pagi, pada waktu petang atau pada waktu malam, pada permulaan larian, walaupun korang dah berlari secara perlahan, tiba-tiba korang punya heart rate ataupun detak jantung korang, heart rate korang melambung tinggi secara tiba-tiba. Aku bukan nak menyoalkan kelemahan gadget masing-masing, kelemahan gadget untuk jam yang dipakai oleh setiap pelari. Setiap jam mesti ada kelemahannya, dan aku bukan nak berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi heart rate korang kenapa ia tinggi secara tiba-tiba. Tapi aku nak bercerita tentang heart rate yang korang alami sendiri, korang rasa melalui feeling korang. Benda ni korang rasa confused, korang rasa pening, pelik juga kenapa benda ni boleh berlaku, dan korang cuba untuk turunkan heart rate korang tetapi masih gagal juga. Walaupun korang dah niat korang nak ingin memulakan atau korang ingin cuba meningkatkan aerobic fitness, jadi korang ada satu specific goal untuk berlari pada satu tahap heart rate. Korang tak naklah berlari heart rate yang terlampau tinggi. Kalau korang berlari secara laju, tak tahu benefit dia akan dapat atau tidak. Kalau korang berlari secara terlampau perlahan pun tak sampai juga manfaat yang dapat. Jadi korang nak tahu apakah manfaat kalau korang berlari pada satu hari yang tertentu. Kali ni aku nak berborak sikit. Apa kata kalau korang cuba latihan yang kita panggil satu latihan namanya MAF training. MAF training ni apakah ia? Apakah benefit? Apakah manfaat kalau korang berlari dengan teknik latihan jenis begini, MAF training? Kita nantikan. Let's go check it out. Kembali lagi dalam Hazinyam Channel Studio. Jadi apakah itu MAF training? MAF training ini direka oleh seorang doktor, nama doktor itulah Dr. Phil Maffetone, atau nama letter lain kita panggil adalah Maffetone Training. Doktor ini dia telah terbitkan sebuah buku yang bertajuk The Big Book of Endurance Training and Racing. Nama datangnya Maffetone Training ni sebenarnya tak ada kaitan langsung pun dengan nama doktor ini. Yang kita rasakan macam ada kaitan sebenarnya adalah coincidence saja. Orang ada-adakannya. Sebenarnya dia kata dia tak ada kaitan langsung dengan terjadi Maffetone Training dan nama dia yang hampir-hampir dengan Dr. Phil Maffetone ini. Bagaimana doktor ni dapat satu idea untuk tubuhkan jenis aerobic base building ini? Apa yang dia kata, dia dapat idea untuk buat satu idea konsep ini selepas dia membaca base building yang direka oleh Arthur Elyot pada tahun 50-an dan tahun 60-an. Pada waktu itu menekankan filosofi no pain no gain. Konsep yang dibuat oleh Dr. Phil Maffetone ni, dia telah rekakan satu base building yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan dengan larian dan juga kehidupan. Jadi dia balance antara kedua-duanya. MAF training ini stand untuk maximum aerobic function. Dia menekankan untuk meningkatkan aerobic base, meningkatkan endurance base kepada seseorang pelari itu agar seorang pelari itu dapat berlari lebih laju dalam keadaan heart rate yang rendah. Pada masa yang sama, dia melatih seseorang pelari itu dapat melambatkan sistem anaerobik. Makna lain adalah dia dapat berlari lebih lama dan laju tanpa berasa penat, atau arti kata lain, berlakunya lactic acid pada satu ketika. Maknanya dia dapat berlari lebih lama untuk tempoh tertentu sebelum berlakunya lactic acid dalam badan seorang pelari tersebut. Ketika kita berlari, ada dua benda ni aerobic adalah menggunakan lemak sebagai sumber tenaga yang diperlukan oleh badan, sedangkan anaerobik adalah menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Kedua-dua benda ni penting berlaku dalam tubuh badan kita seorang pelari lah. Dr. Phil Maffetone ni dia buat base building ini selepas dia melihat atlet-atletnya pada satu ketika itu mengalami kecederaan, mengalami overtraining, mengalami mental emotional stress. Yang banyak atlet-atlet juga berpegang pada satu filosofi no pain no gain yang membuatkan pelari-pelari atletnya berlari lebih pada kemampuannya. Ini menunjukkan walaupun dia berlari banyak tetapi ia tidak menyihatkan badan mereka. Jadi dia telah mereka satu konsep base building yang berada di tengah-tengah antara mementingkan lifestyle dan juga running. Jadi dia tengah-tengah lah kiranya. Benda ni banyak berlaku lah di Malaysia. Kalau kita lihat, kebanyakan pelari banyak menekankan berlari secara laju, no pain no gain, tapi tanpa dia sedar dia punya base building dia tak kukuh lagi. Aku ingin berkongsikan pengalaman aku lah. Pada satu ketika dulu aku pun pernah merasai untuk cuba larian MAF training ini, tapi aku tak beberapa faham. Apa yang aku fikirkan pada waktu ketika itu, aku ingin buat latihan
latihan speed yang seberapa banyak mana pun, sebabnya aku takut satu hari aku punya speed akan hilang macam tu saja. Jadi nak tak nak pada satu minggu tu aku lebihkan banyak speed daripada aku buat easy run lah. Sedangkan kalau kita tahu yang sebenarnya kita patut lebihkan base training inilah, sebabnya apabila kita banyak berlari pada hari yang rendah ataupun lari pada hari yang moderate, kita yang sebenarnya itulah banyak manfaat yang kita dapat daripada dia berlari banyak buat speed training, akhirnya menyebabkan kecederaan. Macam kita bayangkanlah, kalau kita ingin bina satu bangunan, apa benda yang perlu kita buat adalah kita mesti ada ke dia punya dasar base tu. Kena buat base dulu baru kita boleh bina bangunan secara tinggi. Jadi tanpa base yang kukuh, kita tak boleh bina bangunan tersebut. Samalah juga dengan larian ini. Benda pertama adalah korang kuatkan asas base tersebut. Kalau korang rajin buat MAF training ini, dia merangkumi untuk meningkatkan korang punya aerobic base. Jadi korang tak adalah melebihkan buat speed training seperti fartlek, interval. Jadinya Dr. Phil Maffetone ni dia reka satu konsep base building untuk merangkumi pelbagai aspek, tak semestinya untuk larian saja. Dia merangkumi dari segi pemakanan, dari segi stres seseorang, cukup tak dia tidur. Kalau dia merangkumi ke semua aspek-aspek ini, dia dapat melahirkan seorang pelari yang balance, pelari yang neutral, pelari yang dapat meningkatkan prestasinya tanpa mengalami kecederaan dan sebagainya. Itulah yang diajar oleh Dr. Maffetone punya larian ini, iaitu MAF training. Ia merangkumi pelbagai aspek. Jadi bagaimanakah cara melakukan MAF training ini? MAF training ini dikategorikan satu jenis latihan menggunakan sistem method. Apabila menggunakan sistem method, ia memerlukan satu proses jangka masa tertentu dalam jangka masa yang panjang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Apabila ingin mendapatkan hasil, kita memerlukan kesabaran yang tinggi. Tak ada sabar, tak dapatlah keputusan yang baik. Kalau korang ingin lakukan MAF training ini, korang memerlukan kesabaran dan disiplin yang tinggi, baru korang dapat hasil yang korang inginkan. Jadi berapa lamakah proses untuk melakukan MAF training ini? Yang sebenarnya apa dalam guideline yang diajar, yang diberitahu dalam buku, ia mengatakan ia tidak ada spesifik program training tertentu untuk membuat program MAF training ini. Apa yang digariskan atau diberitahu adalah korang kalau inginkan satu aerobic base yang ideal, apa yang diajar adalah korang memerlukan ikut guideline sekurangnya berlatih selama 3 bulan. Apabila korang berlatih selama 3 bulan, ia adalah kita panggil satu jenis magic number. Bila panggil magic number ini, ia sangat sesuai dilakukan oleh semua level pelari. Tak kisahlah korang level pelari pemula, tak kisah korang level pelari elite sekalipun, apabila ia panggil magic number, ia melambangkan satu guideline yang ideal yang dapat diikuti oleh semua level pelari. Tak kisahlah apa korang level pelari sekalipun, apabila panggil magic number, korang boleh ikut. Jadi apa yang korang perlukan adalah sekurang-kurangnya 3 bulan 12 minggu. Itulah program training yang korang boleh rangka daripada sekarang kalau korang ingin lakukan MAF training ini. Sebelum kita ke lebih detail program, jadi kita mesti nak tahu berapa spesifik heart rate yang diperlukan untuk melakukan MAF training ini. Ada satu formula yang diajar oleh Dr. Phil Maffetone. Pengiraan formulanya adalah 180 tolak umur. Maksudnya umur kita, kalau contoh aku boleh beri adalah berumur 30 tahun. Kalau gunakan pengiraan 180 tolak 30 tahun akan dapat 150 beats per minute BPM. Itu dah dia punya spesifik heart rate yang perlu dia buat, yang dia perlu diikut. MAF training ini kita panggil macam spesifik pengiraan formula untuk menentukan heart rate. Kebiasaan sebelum ni kita menggunakan pengiraan maksimum heart rate 220 tolak umur, itulah maksimum heart rate. Tapi untuk MAF training ni dia gunakan special 180 tolak umur. Yang bestnya MAF training ni, dia ikut kita punya level fitness semasa. Kalau untuk mereka yang dah ada 4 jenis kriteria untuk korang melakukan MAF training ini, yang pertama adalah kalau seseorang pelari itu mengalami major illness seperti penyakit jantung, mengalami operation di hospital, baru-baru ni dia mengalami accident dan sebagainya, atau dia ada buat macam regular medication, dia ambil ubat dan sebagainya untuk tempoh tertentu. Apa yang diajar dalam buku, dia boleh tolak minus 10 daripada spesifik heart rate yang dia dapat tadi. Maksudnya dia punya spesifik heart rate 150 ppm. Jadi apabila dia tolak 10, dia punya spesifik heart rate akan jadi 140 bpm untuk syarat yang pertama. Untuk yang keduanya pula adalah untuk mereka yang tidak ada konsisten berlatih MAF training ini dalam satu tempoh, dia mengalami kecederaan. Contohnya dia berlatih 12 minggu. Untuk minggu yang ke-6 tiba dia mengalami kecederaan yang tidak membolehkan dia berlari selama 2 minggu contohnya. Ini menyebabkan dia punya
punya fitness akan jatuh ke bawah. Kemudian dia akan regain balik lah, dia akan comeback dari waktu dulu yang sebelum dia mengalami kecederaan. Jadi apa yang diajar dia dalam buku, dia menggunakan kaedah tolak 5 minus 5 daripada spesifik heart rate yang asal tadi. Contohnya tadi 150 BPM, apabila tolak 5 dia akan jadi 145 BPM. Itulah angka HR, angka heart rate yang perlu dia buat lah sekiranya dia mengalami syarat yang kedua. Untuk yang ketiganya adalah untuk mereka yang dah berlatih selama 2 tahun secara konsisten, dia buat latihan 4 ke 5 kali untuk 1 minggu, tidak ada mengalami sebarang major illness yang pertama dan mengalami kecederaan atau tidak konsisten untuk yang syarat kedua, dia boleh ikut angka HR bulat-bulat menggunakan 180 tolak umur. Maksudnya dia boleh gunakan 150 BPM sebagai punya specific heart rate untuk MAF training ini. Untuk yang keempat, untuk mereka yang dah berlatih lama atau dah berpengalaman, selalunya orang begini dia dah berlatih selebih daripada 2 tahun, dia boleh tambahkan plus 5 daripada angka HR yang asal. Maksudnya daripada 150 BPM dia akan tambah jadi 5, dia akan jadi 155 BPM. Itulah angka HR yang perlu diikut untuk dia berlatih menggunakan kaedah MAF training ini. Itulah syarat-syarat yang boleh ikut antara pelari, dia ikut semasa punya level fitness. Itu yang bestnya guna MAF training ini. Korang dah tahu kan bagaimana cara nak kira MAF training ini. Korang boleh kira lah sekarang. Korang ambil kertas, korang kira 180 tolak umur, korang dapatlah korang punya target MAF training itu. Tapi ikut korang punya condition memasing lah, korang punya condition fitness memasing. Kalau korang tak biasa, korang boleh rendahkan sikit. Kalau korang dah mengalami pengalaman yang banyak, korang boleh tambah 5 lah. Ada yang tanya, ada manfaat ke kalau kita berlatih menggunakan angka heart rate yang rendah begini macam MAF training ini kan? Untuk long term ada dia punya benefit ke untuk manfaat dan sebagainya? Ya, yang sebenarnya ada manfaatnya. Sebabnya apa yang aku cakap tadi, MAF training ini ia meningkatkan aerobic base capacity. Dalam masa sama, apabila kita berlatih menggunakan heart rate yang rendah, kita telah menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Sekaligus kita dapat meningkatkan aerobic base capacity yang ada dalam badan seorang pelari tersebut lah. Dia dapat menggunakan lemak secara efisien tanpa rasa cepat penat sebelum berlakunya lactic acid. Itu sebabnya apabila korang berlatih MAF training ini, dia dapat meningkatkan penggunaan lemak dan membuatkan korang berlari lebih lama dalam tempoh tertentu. Berapakah tempoh masa yang diajar oleh Dr. Phil Maffetone ni untuk satu sesi latihan? Yang sebenarnya tidak ada spesifik masa tertentu sekiranya korang ingin melakukan MAF training ini dalam satu sesi latihan. Tapi korang boleh ikut satu guideline magic number yang diajar adalah minimum secara 45 minit sehingga 1 jam. Tapi pada ideal adalah menggunakan 1 jam. Sebabnya kebanyakan pelari-pelari di seluruh dunia menggunakan ideal magic number adalah 1 jam sekiranya korang ingin gunakan latihan MAF training ini. Tetapi kalau korang tak ada masa, paling terbaik adalah 40 minit dah memadai. Tetapi lagi kalau korang tak ada masa juga, korang bolehlah buat 30 minit. Kalau untuk long run, minimum adalah 1 jam 30 minit. Korang bolehlah selectkan MAF training ini. Untuk 1 minggu, berapa banyak sesi latihan korang lakukan untuk MAF training ini? Yang diajar sekurang-kurangnya adalah minimum selama 5 jam untuk 1 minggu. Minimum 5 jam, paling ideal adalah 7 jam. 7 jam untuk 1 minggu. Jadi untuk program latihan, bagaimanakah korang nak buat? Nak rangka program latihan MAF training ini? Sebenarnya tidak ada spesifik program latihan kalau korang ingin lakukan MAF training ini. Tetapi diajar dalam buku yang terbaik, korang boleh ikut guideline menggunakan Matt Fitzgerald, menggunakan kaedah 80% MAF training dan 20% speed. Korang boleh, dia punya rangka plannya bermaksud 3 bulan yang pertama adalah korang punya endurance base, korang tingkatkan endurance, dan 20% lagi adalah selepas daripada 3 bulan, iaitu korang boleh tambahkan mungkin dalam 1 bulan, 2 minggu minimum sehingga 1 bulan sebagai speed training korang, untuk korang tambahkan korangnya progression. Bagaimanakah cara korang nak kawal korang punya heart rate ketika korang melakukan MAF training ini? Yang diajar biasalah, waktu kita ingin berlari MAF training ini kan, pada satu tahap tu korang tengok jam korang dah lebih daripada angka HR itu, angka heart rate korang. Contohnya orang itu dia punya angka MAF training heart rate ni adalah 150 BPM, tapi bila dia berlari dalam 10 minit pertama dah lebih, iaitu jadi 160 BPM. Bagaimana nak turunkan macam ni? Dia dah macam dah jadi stres. Tetapi dia ajar dalam, kalau korang guna MAF training, yang mula kesabaran, disiplin. Jadi kalau korang rasa memang kena berjalanlah, tak kisah. Janji korang punya dapat kurangkan heart rate korang rendah daripada MAF training itu.
The key is adalah korang kena berlari dalam MAF training ini rendah daripada MAF training heart rate korang itu. Jadi korang tak boleh berlarutan lebih berlari lebih daripada heart rate MAF training ini. Itu dia tidak ada dapat manfaatnya lah. Yang penting kalau korang apa-apa pun korang berlari secara bertahap, bermula pada bawah, dia akan menghampiri ke korang punya angka MAF heart rate tu. Kalau korang tak dapat macam mana dia punya proses, korang tak dapat nak bayangkan, korang bayangkan untuk korang target. Ingat MAF training ini dia bukan berlari menyasarkan pace, tetapi korang menyasarkan heart rate sebagai korang punya guide. Bermaksud korang target heart rate tu je, korang tak boleh lebih. Yang penting korang berlari di bawah angka heart rate MAF training itu. Korang berlari mengikut heart rate. Pada satu tahap korang punya heart rate akan maintain, pace korang akan berkurang, maksudnya akan jadi makin slow. Itu menjadi keadaan kebiasaan pelari-pelari yang menggunakan kaedah MAF training ini. Dia makin lama, makin satu tempoh tertentu, jangka masa panjang, dia punya pace akan mula menurun. Pada masa sama dia nak maintain dia punya MAF training heart rate itulah. Itu menjadi kebiasaan. Tetapi apa yang korang akan dapat dia punya keputusan, harapannya adalah selepas daripada 12 minggu, selepas daripada korang dah habis buat base training 3 bulan, korang akan dapat progression yang berbeza daripada permulaan minggu yang pertama. Korang akan dapati korang akan berlari dalam pace yang lebih laju. Pada masa yang sama heart rate korang maintain korang punya heart rate MAF training itulah. Itu menunjukkan korang punya progression makin baik menggunakan kaedah MAF training ini. Jadi soalan berikutnya, ada yang bertanya, antara pelari yang bertanya tentang kaedah menggunakan latihan MAF training ni, adakah dia menggunakan zone heart rate training? Yang sebenarnya dia tidak menggunakan zone heart rate. Jadi dia tak ada kaitan langsung dengan heart rate, zone heart rate kedua, zone heart rate pertama, ketiga, keempat dan kelima. Ia tidak ada kaitan. Benda ni dah dinyatakan dalam buku The Big Book of Endurance Training and Racing by Dr. Phil Maffetone. Dikatakan untuk latihan MAF training ia tidak ada kaitan ataupun tidak ada relation tentang zone heart rate training. Apa yang korang perlu tahu adalah berlari menggunakan spesifik heart rate tertentu sahaja. Jadi apabila korang dah terlampau confused, apa yang aku perasan di antara kalangan-kalangan pelari, dia agak confused apabila dia membandingkan zone heart rate dan juga angka HR ini. Dia bandingkan sebab kemungkinan ada pelari-pelari lain dia menggunakan latihan MAF training pada masa yang sama dia menunjukkan zone training dia juga. Jadi adakah ada orang persoalkan benda ini? MAF training ni betul-betul menggunakan zone heart rate. Ya, kenapa ada pelari lain menggunakan, dia berlari MAF training tetapi menggunakan zone heart rate 1 dan 2. Duanya lebih panjang lah pula, tetapi tak ada zone 3. Tapi ada sekian untuk pelari ni, dia menggunakan MAF training tapi dia menunjukkan dia punya zone heart rate-nya ada zone 3 pula. Dia waktu ni dia dah agak confused. Tetapi untuk sebagai apa aku boleh sampaikan kepada korang semua yang confused tentang benda ni, ia tidak ada kaitan langsung tentang heart rate zone. Apabila korang melakukan MAF training ini, korang hanya fokus spesifik heart rate goal saja. Jadi korang abaikan zone heart rate. Sebabnya kebanyakan pelari di serata dunia, bukan di Malaysia saja, kita setting heart rate zone adalah berbeza. Ada orang menggunakan manual setting, ada orang lain yang menggunakan maximum heart rate. Benda ni agak pening juga untuk dibincangkan. Sebab itulah kalau korang tengok tiap orang punya zone 1, zone 2, dia punya percentage-nya adalah berbeza. Kemungkinan dia punya percentage untuk zone 2-nya lebih besar. Kemungkinan seorang pelari lain dia punya zone heart rate 2-nya kecil saja. Jadi dia punya MAF training dia punya MAF heart rate-nya akan jatuh kepada zone heart rate 3. Sedangkan untuk yang pelari yang tadi tu, MAF heart rate dia akan jatuh kepada zone 2. Jadi itu dah menyebabkan perbezaan dari segi kedudukan MAF training dia punya heart rate tu. Ini menunjukkan agak confuse lah di antara kalangan-kalangan pelari yang menggunakan kaedah MAF training ini. Dia apabila dah confuse, dia mulalah menyalahkan, pening lah guna MAF training ni, tak payahlah guna, kita guna je lah zone heart rate ni, lagi senang, tak payah pening-pening kepala. Sekarang ni korang abaikan zone heart rate training, dah fokus pada specific heart rate yang aku ceritakan tadi. Jadi itu sajalah perkongsian video tentang MAF training untuk kali ini. Aku sebenarnya nak bercerita lebih panjang lagi, tapi aku tahu bila aku bercerita tentang topik ini, ia akan berlarutan lebih panjang lagi dan ia akan membosankan korang untuk tengok video kali ini. Tapi aku akan pecahkan kepada part yang kedua, yang aku akan bincangkan tentang adakah MAF training ini ia berkaitan berlari sahaja. Lepas tu aku akan bincangkan pula tentang kenapa kita perlu berlari sekurang-kurangnya 3 bulan untuk melakukan MAF training ini. Ini benda ni aku akan bincang juga. Dan selepas tu aku akan bincangkan MAF training ini dibuat dekat mana paling sesuai, adakah di jalan. Dan aku akan bincangkan juga tentang adakah sesuai MAF training ini dilakukan untuk speed session. Sesuai tak kalau kita buat dalam program yang kita lakukan? Benda ni akan terjawab untuk next content kita.
Jadi untuk mereka yang telah tengok video ini, terima kasih banyak. Aku harap korang dapat manfaat apa yang aku kongsikan. Korang boleh kongsikan kepada kawan-kawan lain agar manfaat ini dapat dikongsi bersama. Jangan lupa like dan juga subscribe video channel aku. Semoga channel aku ni akan lebih berkembang, lebih maju agar aku lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang akan datang. Jangan lupa tekan button loceng supaya korang dapat info yang akan datang dan juga yang terkini tentang dunia larian yang aku kongsikan. Jangan lupa, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. See ya.